Siapa kat sini pernah alami situasi bila kita cakap lain, suami cakap lain? Tak ada teamwork, tak ada alignment dalam soal mendidik anak. Macam mana kita nak capai teamwork, alignment dengan suami, dengan semua orang dewasa yang terlibat secara langsung dalam perkembangan anak kita? Kenapa penting untuk kita capai teamwork? Yang pertama, macam mana parents to interact, macam mana kita interact dengan suami, macam mana suami kita interact dengan kita, ada influence yang sangat besar dalam perkembangan anak kita. That's the fact. Itu adalah fakta. Yang kedua, ibu bapa yang show harmony ataupun ada keharmonian dalam perhubungan mereka. Okay, ibu bapa ni, kita dan suami dan kita ni, kalau kita tunjuk komunikasi yang bagus, kita berkomunikasi dengan suami bagus, kita interact dengan suami bagus, kita bercakap dengan suami bagus, bila parents tu ada relationship yang harmoni macam tu, ia akan memberikan 4 benda kepada anak. Yang pertama, anak tu akan rasa selamat. Yang kedua, anak akan feel good about themselves. Bila anak feel good about themselves, anak-anak yang rasa best dengan diri mereka sendiri, itu menandakan anak tu mempunyai keyakinan diri yang tinggi lah. Dia dapat membentuk self-esteem dia dengan baik. Yang ketiga, anak-anak akan kuasai kemahiran komunikasi yang respectful. Maksudnya anak-anak pun dia mampu berkomunikasi secara respectful, dengan hormat, buat orang senang dengan dia. Yang keempat, bila ibu bapa ada hubungan yang harmoni, anak-anak pun akan bina hubungan yang harmoni dengan kawan-kawan dia, dengan circle dia, dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia. Okey, yang terakhir, menurut kajian, anak yang membesar ataupun anak yang dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan argument, yang terlalu banyak argument, maksudnya tak ada alignment ni, tak ada kesefahaman ni. Ibu bapa asyik bergaduh, ibu cakap A, bapa cakap B, bila bapa cakap A, mak cakap B. So anak yang dibesarkan dalam suasana yang confusing kan, anak-anak ni akan membesar sebagai anak yang low self esteem, anak yang disrespectful, tak tahu hormat orang, dan anak yang susah nak maintain good relationship dengan orang-orang sekeliling dia, dengan kawan-kawan dia, dengan adik-beradik dia, dengan sepupu-sepupu dia. Sebab hari-hari dia tengok mak ayah dia pun bergaduh, ataupun mak ayah dia pun asyik argue pasal mak cakap B, ayah cakap A, ayah cakap A, mak cakap B. So dia pun confused. So anak-anak yang membesar dalam suasana yang macam ni, menurut kajian akan membesar sebagai anak yang low self-esteem, disrespectful, dan mereka ni tak tahu, tak mampu nak membina relationship yang baik, yang healthy dengan orang-orang sekeliling dia. Macam mana kita nak build teamwork tu? Macam mana kita nak capai alignment tu? Kalau dah memang suami kita punya upbringing berbeza dengan kita, dibesarkan dengan cara yang lain yang berbeza. Yang pertama, kita perlu set satu masa setiap hari untuk kita bercakap dengan suami, untuk kita bercakap dengan isteri. Satu masa yang tak ada anak dengan kita, ataupun mungkin anak tu dah tidur, yang kita boleh bercakap berdua dengan suami. Dan masa itulah kita kena discuss, kita kena tanya feedback, ataupun kita kena communicate. Sebab dengan communicate sahaja, kita boleh build connection dengan pasangan. Alignment akan datang selepas connection wujud. Dan connection akan wujud bila ada communication. Tanpa communication, tak ada connection. No connection, no alignment. Itu dia punya formula. So that's why komunikasi ni perlu berlaku setiap hari. Kita bercakap, berkomunikasi dengan suami. Cakaplah tentang apa isu yang kita encounter dengan anak-anak tadi, apa yang kita tak puas hati dengan suami kita, apa yang suami kita tak puas hati dengan kita, dan kita ask for feedback lah, macam mana kita handle situasi dengan anak tadi. Anything, communicate dengan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan interfere situasi yang salah seorang tengah handle. Contohnya, isteri tengah handle anak ada isu. Contohnya dia tumpahkan air ke, atau adalah apa-apa isu dengan anak, anak tak dengar cakap ke. Isteri tengah handle situasi tu. Yang suami ni jangan interfere. Argument tu berlaku ataupun dia jadi lagi tak ada teamwork, lagi tak alignment, lagi tak align bila kita interfere orang lain tengah handle situasi. So sepatutnya bila isteri yang tengah handle situasi tu dengan anak, suami relax dulu kat tepi. Jangan masuk campur. Dan kalau suami yang sedang berkomunikasi dengan anak, yang sedang ada isu dengan anak, isteri tolong chill. Do not
interfere. Kalau ada benda tak puas hati pun nanti lepas dia dah habis handle. Itu yang kedua. Yang ketiga, talk about the problem. Jangan takut untuk bercakap, untuk berbincang secara open tentang masalah. Sebab kadang-kadang kita ni rasa macam isu tu remeh, ataupun bila anak ada mencetuskan apa-apa situasi yang buat kita bergaduh dengan suami kita sebab pegangan tu tak sama atau belief tu tak sama. Dan bila benda tu berlalu, kita diam je. Dah tak berbincang dah pasal tu. Lantaklah, apa nak jadi-jadilah. Kan kita anggap benda tu macam tak apalah, biarlah. But bila benda tu selalu jadi, masalah yang sama berulang-berulang yang menyebabkan kita bergaduh dengan suami, we must talk about the problem. Kita kena set satu masa untuk kita bercakap dengan suami, dengan pasangan tentang masalah tersebut. Jangan diam je dan pendam. No. Sebab perkara tu akan berulang. So bila berulang, kita akan jadi macam double trouble lah benda tu. Bila kita bercakap dengan pasangan tentang masalah tu, kita akan faham apa suami kita nak, suami kita akan faham apa kita nak. Dan dari situ kita start pasang purpose yang sama, hala tuju yang sama, dan kita boleh bercakap tentang lepas ni kalau jadi lagi macam mana nak buat, macam mana nak handle, siapa yang nak handle. Yang keempat, never argue in front of children. Jangan bergaduh depan anak. Sebab anak dia imitate ibu bapa dia. Macam mana ibu bapa dia interact, macam mana ibu interact dengan bapa, bapa interact dengan ibu, macam itulah dia akan interact dengan orang-orang sekeliling dia. Yang kelima, yang terakhir lah, choose your fight. Takkanlah semua benda yang kita tak setuju dengan suami kita nak gaduh. Termasuk benda-benda remeh, benda-benda cikai yang kita tak setuju dengan suami kita nak gaduh. Benda-benda remeh, benda-benda yang kita boleh tolerate, benda yang tak mendatangkan mudarat sangat. Dan apa masalahnya? Let go, relax, chill. Bukan semua benda kita nak betulkan, bukan semua benda kita nak gaduh, bukan semua benda kita nak tegakkan. Kita mak-mak ni kan selalu fikir kita je yang betul. Atau maybe ada suami juga yang fikir dia je yang betul. Dalam marriage, dalam parenting, dalam mendidik anak, choose your fight.